Tapi saya tidak akan bawa masa. Antara data yang telah saya bentangkan, saya akan bawakan pakar ekonomi yang sudah bersedia dalam talian merupakan Profesor Emeritus Dr. Zakaria Abdul Rashid. Saya nak ucapkan Prof terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu ini adalah antara data yang terkini yang dikongsikan oleh Jabatan Perakaan Malaysia dan kita lihat seperti yang saya kongsikan tadi, kekosongan jawatan untuk suku pertama meningkat lebih 3.5% pada tahun suku pertama tahun 2023. Dan kalau boleh saya nak pandangan Prof mengenai data ini secara keseluruhan yang menunjukkan prestasi tawaran peluang pekerjaan negara kita. Apa lagi yang perlu kita teliti aspek-aspek lain? Bagaimana Prof? Terima kasih banyak Lina. Biarkan saya bercakap dari segi keseluruhan dulu. Kalau kita lihat daripada data yang telah dibentangkan oleh Lina tadi, bilangan kekosongan jawatan yang diberikan oleh Jabatan Perangkaan tadi, kebanyakan kekosongan itu ialah kekosongan bagi jawatan-jawatan berkemahiran tinggi. Tidak kiralah sama ada daripada suku suku pertama 2023 ataupun suku keempat 2022. Jadi yang ini kebanyakan kekosongan tadi ialah kekosongan high skill ataupun berkemahiran tinggi, sedangkan bagi jawatan-jawatan berkemahiran rendah, kekosongan jawatannya tidaklah sebegitu tinggi, tidaklah sebegitu banyak kekosongan jawatan itu. Sedangkan kalau kita melihat kepada skill ratio kita, iaitu kemahiran dalam pasaran buruh, kadar kemahiran di dalam pasaran buruh berbanding dengan mereka yang berkemahiran rendah, kita masih lagi jauh ke belakang, iaitu kalau tak silap saya dalam sekitar 28-30% begitu saja. Jadi kita dalam rancangan Malaysia ke-12 dan juga dalam rancangan wawasan kemakmuran bersama 2030, dan saya rasa juga naratif Madani akan address isu yang sama juga, iaitu meningkatkan nisbah kemahiran tadi. Kita nak capai kepada 40%, 45% begitu, bergantung pada tarikh-tarikh yang ke depan kita. Tetapi yang keadaan seperti ini memang benar-benar menggambarkan bahawa kekosongan ada tetapi masih lagi tidak dapat diisi. Jadi apa puncanya tu? Ialah kerana, saya rasa puncanya ialah kerana pasaran buruh memerlukan, daripada data Jabatan Perangkat tadi menunjukkan pasaran buruh memerlukan pekerjaan yang sedemikian, berkemahiran tinggi yang Nina dah listkan tadi, kemahiran macam katakan jurutera, accountant, bertauliah dan sebagainya, tetapi tidak dapat diisi lagi. Jadi makna apa yang diperlukan oleh pasaran dan apa yang boleh diisi kepada kekosongan itu masih ada nampak gap. Dan jadi kat sini letaknya bagi pembuat dasar perlu memerhatikan bahawa terdapat agak masalah yang quite serius tentang apa yang diperlukan oleh pasaran dan apa yang terdapat di dalam pasaran. Maksud saya pasaran buruh lah. Apa yang diperlukan oleh pasaran buruh gitu, dan apa yang boleh diserap, kerana makna dia rakyat kita ataupun pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan, makna dia orang-orang yang boleh menawarkan kemahiran dia itu tidak boleh memenuhi apa yang diperlukan oleh pasaran buruh gitu. Jadi gap ataupun lompang seperti ini jelas nyata di sini. Dan juga yang keduanya pula ialah tentang kalau nak ambil masa tempoh tadi 2022 suku tahun pertama, suku tahun keempat 2022 dan suku tahun keempat
suku tahun pertama 2023. Saya ulang sekali lagi, suku tahun pertama 2023 dan suku tahun keempat 2022. Dan kita dapati bahawa kekosongan di dalam kemahiran yang tinggi itu semakin menurun, semakin rendah lah. Trend dia rendah bandingkan dengan dulu-dulu. Dalam bidang-bidang profesional tadi, bidang-bidang kemahiran tinggi. Dan ini saya fikir adalah satu gambaran yang saya rasa gambaran yang baik lah. Kerana maknanya kekosongan itu telah dapat diisi. Telah dapat diisi. Sedangkan di bahagian kemahiran rendah, tidak begitu serius sangatlah masalah itu. Jadi yang ini, perkara ini juga perlu diambil perhatian oleh pembuat dasar lah. Bahawa trend ini memang trend yang sihat, tetapi adakah cukup pantas? Kerana kalau kita bandingkan tadi, saya kata tadi, trend ni trend yang sihat, maknanya dia kekosongan dalam berkemahiran tinggi telah dapat diisi dengan baik, iaitu pada suku pertama 2023 lebih rendah daripada suku keempat 2022. Jadi lagi baik. Cuma saya satu perkaranya ialah the speed je tadi, kepantasannya. Sebab kalau kita lihat antara kekosongan dalam berkemahiran tinggi masih jauh lebih tinggi lagi, lebih besar lagi daripada kekosongan di dalam berkemahiran rendah. Jadi itu pengamatan saya lah dari segi makronya. Baik, sudah tentu itu adalah antara perkongsian yang di mana kita dapat saksikan bahawa antara bidang profesional yang mempunyai kekosongan jawatan yang tertinggi. Tapi kalau kita nak lihat seperti yang Prof ada kongsikan, kita kena lihat balik dasar dan polisi untuk kita selaraskan balik dengan keperluan, bukan saja keperluan industri tapi keperluan pasaran kerja secara keseluruhan. Dan kita tengok juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi juga menyatakan bahawa pendidikan dan latihan teknikal TVET harus jadi mainkan peranan penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang efisien dan terampil, yang kita boleh cakap mampu beri sumbangan kepada pembangunan Malaysia dan juga memenuhi keperluan pasaran kerja semasa. Sudah tentu, adakah ini yang perlu kita teliti dulu asas kalau kita nak lihat seperti yang Prof cakap tadi, trend dia sihat tetapi adakah cukup pantas. Jadi adakah kita harus backtrack kepada iaitu pendidikan TVET yang kita boleh katakan sepanjang tahun ni banyak diberi penekanan oleh Perdana Menteri dan kementerian semua, dan kita lihat data ini menunjukkan TVET juga antara kekosongan jawatan yang tinggi. Jadi Prof mungkin boleh kongsikan ketika ini. Di sini dari segi perancangan human resource planning, iaitu bagaimana kita merancang permintaan untuk mengisi kekosongan ini di masa depan. Kerana saya yakin gambaran seperti yang ditunjukkan oleh Jabatan Perangkaan ini akan berlanjutan untuk suku-suku yang akan datang. Sukuan-sukuan yang akan datang. Dia akan berlanjutan lagi. Kerana ini adalah masalah struktur ekonomi yang tidak boleh diatasi dengan 2023. Suku ketiga 2023 akan menggambarkan lebih kurang gambaran yang sama dari segi kekosongan bagi jawatan-jawatan yang kemahiran tinggi itu akan menjadi lebih banyak lagi daripada kekosongan di dalam jawatan berkemahiran rendah. Cuma satu lagi perkara, Nina. Hello. Silakan Prof. Satu lagi perkara, Nina, yang saya nak kongsikan sini ialah dari segi perancangan human resource, bila kita kaitkan dengan apa yang diperlukan oleh pasaran buruh dengan apa yang boleh dibekalkan oleh sektor pendidikan kita. Kalau kita lihat daripada apa yang Nina nak paparkan tadi, kebanyakannya ialah macam tadi TVET, lepas tu lagi STM, kan, dua perkara ni. Dan ini dua ni adalah dia memaparkan permintaan yang cukup tinggi untuk yang berkemahiran tinggi tadi. Sedangkan kita pun tahu di dalam sektor pendidikan kita,
penekanan kepada latihan dan juga pendidikan peringkat TVET dan juga peringkat terutamanya STM ni masih jauh terkebelakang dari segi bilangannya. Dan ini kita cuba address isu ni, saya fikir lebih daripada 10 tahun yang lalu. Tetapi kita tidak dapat lagi memperbaiki kalau saya nak katakan kepincangan inilah, iaitu ramai daripada graduate kita masih lagi dalam jurusan bukan sains, bukan STM. Jadi ini yang menjadikan mungkin kegusaran sedikitlah. Bagaimana kita nak mengatasi masalah ini di masa akan datang? Kan? Jadi satu lagi perkara yang perlu difikirkan oleh pembuat dasar, bahawa trend seperti ini, saya fikir tadi, seperti saya katakan tadi, trend seperti ini akan berterusan dan tindakan yang kritikal perlu diambil untuk mengatasi dalam sektor pendidikan kita. Bagaimana kita boleh menjawab ataupun melayan permintaan pasaran buruh kita yang akan datang, yang pertama lebih kepada jurusan STM dan juga jurusan TVET ini. Dan satu lagi perkara ialah kita mesti ingat bahawa dia ada time lag tau. Dalam nak mengeluarkan graduate daripada TVET ke daripada graduate daripada STM ini, dia memerlukan masa. Kohort-kohort yang tertentu yang perlu kita fikirkan. Jadi masalahnya sungguh kritikal dan juga sangat mencabarlah bagi kita yang menghadapinya. Baik, sudah tentu saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Dr. Zakaria Abdul Rashid, pakar ekonomi. Sudah tentu ini adalah perkongsian yang kita boleh cakap amat komprehensif oleh Profesor Zakaria, kerana telah menerangkan apa kita dah tahu penawaran kerja sudah banyak dan kita lihat walaupun ia sedikit menurun pada suku pertama berbanding suku keempat tahun lepas, namun ia adalah sihat dan persoalannya ketika ini bagaimana pantas untuk kita bergerak ke hadapan dalam mencapai iaitu satu ekosistem pasaran kerja yang amat baik dan seimbang, kita boleh cakapkan. Dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani.